Berbincang secara ilmiah soal PRU, okey. Bergaduh, janganlah, tak. Cukuplah. Kalau orang ni sokong parti tu, ada pandangan dia, kita dengar pandangan dia. Dia dengar pula pandangan kita. Begitulah. Masing-masing beri pandangan. Cukup. Tak perlu siapa nak bergaduh. Kan? Ini sampai tak mari masjid, tak mari surau, bergaduh punya pasal. Tak perlu sampai tahap itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Dalam kalangan mereka ada yang secara langsung Allah berfirman dengan mereka, dan sebahagian yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa darjat. Dan kami berikan Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Jika Allah kehendaki, nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah sampai bukti-bukti kepada mereka. Tetapi mereka bertelingkah, maka ada dalam kalangan mereka yang beriman, dan ada dalam kalangan mereka yang beriman, dan ada pula yang kafir. Jika Allah kehendaki, mereka tidaklah saling membunuh, tapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan, dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Taala mulakan dengan perkataan tilka. Ada beza antara tilka dengan zalika. Apa beza antara tilka dengan zalika? Perbezaannya antara muannas dengan muzakkar. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, kita akan dapati lafaz zalika digunakan untuk muzakkar, lafaz tilka digunakan untuk muannas. Tilka digunakan menunjukkan kepada perempuan. Zalika digunakan untuk menunjukkan kepada lelaki. Dalam Al-Quran, antara yang Allah Ta'ala sebut, zalikal kitabu la raiba fihi.
untuk menunjukkan Alkitab itu muzakkar. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan tilkar rusul, menunjukkan bahawa lafaz ar-rusul jamak itu sebagai muannas. Jadi tak apalah yang itu. Cumanya apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam ayat ini ialah bila Allah Ta'ala kata rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kalau kita tengok ayat ini, dia macam sebahagian Nabi ni ada lebih dengan Nabi ni. Atau macam mana? Nabi ni sama je status dia ataupun ada lain-lain lebih pada Nabi yang lain. Di sinilah jadi perbincangan di kalangan para ulama. Adakah Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sama? Nabi Isa dengan Nabi-Nabi sebelumnya sama? Ataupun ada perbezaan status? Kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kalau berfikir sendirilah, dia macam pengertiannya cukup pelik sikit lah. Bukan saya kata, Al-Imam Qurtubi kata. Dia kata sebab dalam beberapa hadis yang kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, la tukhayyiru bainal anbiya. Jangan kamu pilih-pilih di antara nabi. Maksudnya kita kata Nabi ni lebih lagi, Nabi ni lebih lagi, Nabi ni lebih lagi. Itu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la tufaddilu baina anbiya'illah. Janganlah kamu ni melebih-lebihkan salah seorang di antara nabi-nabi Allah. Kalau kita tengok pada dua hadis yang saya sebut ini, macam ada sedikit pertembungan. Seolah-olah begitu pada akal kita lah. Allah Ta'ala kata, Rasul-Rasul itu ada yang lebih di antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis pula, jangan lebihkan salah seorang di antara para nabi Allah. Jangan lebihkan di antara para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni pun nabi, yang ni pun nabi. Boleh tak dia kata nabi ni lebih daripada nabi ni? Kalau ikut hadis nabi tak boleh. Kalau ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Tapi bagaimana pula dengan ayat yang Allah Taala sebut tadi? Di sinilah Al-Imamul Qurtubi sebut dengan lafaz seolah-olah macam pelik lah sikit. Seolah-olah begitu. Pada awalnya, dia tak boleh baca sampai situ je. Kita kena tengok huraian dan perkataan Al-Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala. Baik. Katanya, hadis-hadis yang diriwayatkan tadi, diriwayatkan oleh para imam yang siqah. Sebab hadis dia tak sama dengan Al-Quran. Al-Quran memang kita tahu mutawatir, memang tak boleh nak takwil dah. Besar masalah. Hadis pula kita boleh takwil. Hadis ni dhaif ke? Hadis ni kuat ke? Sahih ke? Ataupun macam mana? Ayat Quran ni tak ada. Oh, ayat ni, ayat nombor 253. Ayat ni dhaif ni. Dia tak boleh begitu. Ada yang kata ayat Quran dhaif, maka tanggungjawab kita ambil kuali lepuk atas kepala dia. Itu tanggungjawab kita. Ayat Quran dia tidak ada begitu. Tapi dalam hadis, adalah. Sebab itu, kalau hadis, orang boleh tanya, sahih ke tidak? Tapi kalau orang tanya ayat Quran ni, ini betul ke ayat Quran? Itu boleh lagi terima. Sebab saya tak pernah dengar ayat ni. Cuba cek ada tak dalam Quran. Itu boleh lah. Dia kata gitu. Tapi bila dah tahu dah ayat Quran, dia tanya pula, sahih ke dhaif ayat Quran ni? Hasan ke macam mana? Itu tak boleh. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam masalah ini, tuan kitab ni dia sebut pada awal lagi, dia kata, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh para imam yang siqah. Katanya, riwayat-riwayat ini datang daripada Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan tahu kan, sebut saja Sahih Bukhari, selepas daripada Al-Quran,
maka Sahih Bukhari lah rujukan yang paling yang dipercayai. Kita ada Sahih Muslim, tapi Sahih Bukhari mendahului Sahih Muslim. Tuan-tuan, selepas pada Al-Quran, Sahih Bukhari lah rujukan orang-orang beriman. Bukan bermakna kita tolak imam-imam yang lain, tidak. Tapi disebabkan Sahih Bukhari ini hadis-hadisnya hadis yang sahih, maka dia kitab yang diambil selepas daripada Al-Quran. Cuma saya nak sebut satulah. Pernah Al-Imam Syafi'i sebut begini. Saya tak ingat perkataan dia secara detail. Secara mafhumnya, dia sebut, aku tidak menemui kitab yang lebih sahih daripada kitab Muwatta. Kata Imam Syafi'i, aku tidak menemui kitab yang lebih sahih daripada kitab Muwatta. Lebih kurang macam itulah ucapan dia. Kalau nak tepat, kena tengok balik. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya apa? Tadi kita kata Sahih Bukhari paling sahih. Tapi kenapa Al-Imam Syafi'i kata, aku tidak menemui yang lebih sahih daripada kitab Muwatta? Yang pertama, Sahih Bukhari dikarang oleh Al-Imamul Bukhari. Yang kedua, kitab Muwatta. Siapa karang? Siapa karang Muwatta? Al-Imamu Malik. Imam Syafi'i pernah berguru tak dengan Imam Malik? Pernah. Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik. Bahkan apa yang dia nak belajar dengan Imam Malik tu, dia dah letak dah dalam kepala dia. Dia dah study dah. Jarang anak murid ni main dekat Tok Guru, dia study dulu. Jarang benar tu tak. Lagi Tok Guru tak buka kitab, dia tak buka kitab. Tu belum kira hak tak bawa kitab langsung. Tu belum kira yang tu. Nak bagi tahunya betapa Imam Syafi'i ni dia terlalu ambil berat tentang pelajaran. Maksudnya kalau dia masuk tu, dia dah tahu apa yang Tok Guru dia nak mengajar ini, apa yang Tok Guru dia nak baca. Kita tak tahu pun ayat mana nak baca gini. Habis tu Al-Imam Syafi'i. Jadi antara kitab yang dia belajar dengan Imam Malik memang Muwatta. Dan Muwatta ini memang dikarang oleh Imam Malik. Tapi kenapa Imam Syafi'i kata lebih sahih daripada Bukhari? Imam Bukhari pula, pernah ada Imam Syafi'i belajar dengan Imam Bukhari? Jawapan dia tak pernah. Kenapa? Generasi. Gap dia terlalu jauh. Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari tu terlalu jauh. Maka betul lah kalau Imam Syafi'i tidak sempat dengan kitab Al-Imamul Bukhari. Dia sempat dengan Muwatta, tapi dia tidak sempat dengan kitab Bukhari. Dan kitab Bukhari ini tidak dinafikan. Memanglah Imam Malik juga mengarang hadis-hadis yang sahih, tapi ketika mana datang Imam Bukhari, lebih banyak lagi dimuatkan dalam kitab Al-Imamul Bukhari yang lebih sahih. Gitu. Nak kata lebih sahih pun saya tak berani juga. Itu para ulama lah. Cuma nak bagi tahunya itu pandangan para ulama. Begitulah. Jadi ini kitab Sahih Bukhari. Sebab apa? Sebab kita nak timbang ni hadis-hadis ni dengan ayat Quran tadi. Kerana sekarang ni hadis ini seolah-olah bertembung dengan ayat Quran. Seolah-olah. Kena faham baik tu. Dia tak habis lagi sebab kita tengah bincang. Dan yang kedua katanya datang dalam Sahih Muslim. Dalam Abu Daud pun ada. Dalam Musnad Ahmad pun ada. Jadi ulama-ulama yang hebat dalam ilmu hadis ini memasukkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi menunjukkan hadis ini bukan hadis yang biasa. Ketika Nabi kata, jangan kamu lebihkan seseorang di antara Nabi-Nabi Allah itu, maka itu ada perbincangan ketika mana ayat ini. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam mana sekarang ni? Dalam bab ini, kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ulama dia berbeza pendapat. Biasa tuan-tuan. Bab berbeza pendapat ni kita kena raih. Tidak semua orang sependapat dengan kita.
termasuklah para ulama. Jadi jangan ingat bila kita berfikir begitu, orang akan berfikir macam kita fikir juga. Tak boleh. Masing-masing ada pandangan, masing-masing ada pendapat. Terlebih lagi, tuan-tuan, yang memberikan pendapat itu ulama-ulama yang muktabar. Yang kita ni jenis yang tahap-tahap biasa, keluar biasa kita. Kang, tahap biasa ni Kang, pun ada pendapat sendiri. Betul tak? Saya ada pendapat saya, awak ada pendapat awak, ikutlah masing-masing. Apa tak? Begitulah juga dengan para ulama yang syarat dengan ilmu, mesti ada pandangan masing-masing. Maka kata Imam Qurtubi, sekarang ni ulama berbeza dalam mentakwilkan ayat ini. Takwil mana ayat ini. Sebahagian ulama berkata, jadi saya tak boleh nak sebut siapa di sini kerana dia baru sebut, sebahagian ulama berkata. Hadis ini sebelum diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sebelum sampai lagi ayat wahyu yang diberitahu kepada Nabi SAW bahawa Nabi ni pemimpin kepada seluruh anak Adam. Kan ada satu hadis Nabi kata begini, Ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu seluruh anak Adam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi ni paling lebih sekali kalau ikut dalam hadis itu. Maksudnya kata sebahagian ulama bahawa ketika mana Nabi sebut la tufaddilu bainal anbiya illa, hadis tadi jangan kamu lebihkan antara nabi-nabi, waktu itu belum lagi Nabi terima ayat ini dan belum lagi Nabi terima yang mengatakan bahawa dia ini adalah penghulu kepada seluruh nabi-nabi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara yang betul dalam hadis Nabi tak sebut, tapi yang disebut oleh para ulama antara dalilnya ialah ketika mana Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam, perkataan sayyid tadi, maka orang yang rasa untuk beradab sedikit dengan Nabi, maka dia sebut Allahumma salli ala sayyidina. Yang tu tak payah gaduh lah. Tak nak sebut sudah, nak sebut pun ikutlah. Tuan-tuan, nak bergaduh pun tak guna. Tidak menemui noktah terakhir pada duk gaduh begitulah. Nak bergaduh bagian sayyidina tu satu hal dah. Bergaduh dalam parti politik pula satu hal pula. Pada duk gitu je kita. Gaduh. Tidak. Berbincang secara ilmiah, okey. Tapi bergaduh itu tidak patut. Tidak patut. Kang. Berbincang secara ilmiah soal PRU, okey. Bergaduh janganlah, tuan-tuan. Cukuplah. Kalau orang ni sokong parti tu, ada pandangan dia, kita dengar pandangan dia. Dia dengar pula pandangan kita. Begitulah. Masing-masing beri pandangan. Cukup. Tak perlu sampai nak bergaduh. Kan? Ini sampai tak mari masjid, tak mari surau, bergaduh punya pasal. Tak perlu sampai tahap itu. Baik. Okey. Katanya lagi sebelum beliau kepada Nabi SAW bahawa Nabi SAW ini adalah pemimpin kepada seluruh anak Adam. Dan Al-Quran, kata sebagian ulama ni telah menasahkan larangan mengutamakan tadi. Kan? Tadi tak boleh kita letakkan utama Nabi ni lebih hebat, Nabi ni hebat dia lagi. Nabi tak boleh, Nabi kata. Maka sebagian ulama kata larangan itu telah dinasahkan. Tuan-tuan ingat lagi perkataan nasah ni? Ingat lagi? Ingat? Alhamdulillah kalau ingat. Sebab kita dah belajar lama dah ayat ni. Manansakh min ayatin. Kan? Tidak kami nasahkan. Dinasah ni secara mudah kita kata, tidak kami buang. Tidak kami hilangkan. Itu maksud nasah. Asal hukumnya begini, kemudian dibuang hukum ni, jadi hukum baru begini. Faham? Kang? Asalnya, ini contoh saja tuan-tuan. Contoh. Asalnya, apabila bercerai, maka kena duduk di rumah setahun si perempuan yang
diceraikan itu. Perempuan yang cerai mati lah. Perempuan cerai mati setahun duduk kat rumah. Kan? Asalnya hukumnya begitu. Tak nanya tuan-tuan setahun. Dan boleh makan itu daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. Kalau suami tak ada harta, harap pun bantuan sara hidup saja. Dapat BSH saja. Katanya nak diawalkan. Untunglah ada pilihan raya ni tuan-tuan. Ini kelebihan. Katanya nak diawalkan. Saya tak tahulah, wallahu a'lam lah. Banyak juga dapat Berapa bang? Tak tahu. Iman duit banyak memang dia tak perlu dah. Tuan-tuan sara hidup ni. Habis nak bagi tahunya asalnya begitu. Setahun tak boleh keluar rumah, duduk di rumah saja. Dan nak ambil di mana duit? Ambil daripada suami tadi. Harta peninggalan. Kemudian dibuang hukum tadi. Sehingga diletakkan tempoh ada dia. Gitulah. Bang. Jadi itu maksudnya nasakh. Itu yang dimaksudkan dengan nasakh. Maka asalnya tidak boleh kita meletakkan Nabi ni lebih lagi. Saya kata Nabi Adam paling lebih sekali. Sebab apa? Sebab dia nombor 1. Kan? Maka Nabi kata jangan kata begitu. Kerana bila status Nabi dia sama saja. Faham tak? Bila awak, kita tak boleh kata Perdana Menteri nombor 1 paling lebih sekali. Tak boleh. Kerana Perdana Menteri yang ke-9 ni pun dia sama, tetap jadi Perdana Menteri. Contoh lah tu. Nampak? Contoh. Itu contoh sahaja. Baik. Okey. Faham lah. Faham sudah. Okey. Ibn Qutaibah berkata, sesungguhnya maksud sabda Nabi SAW. Yang Nabi kata tu, ana sayyidu waladi Adam. Aku ni penghulu kepada seluruh anak Adam. Sayyid. Sebab tu kan nama Said. Said ni maksud dia penghulu. Tuan. Kan? Tuan. Sayyid. Begitu. Jadi, kata Ibn Qutaibah, yang dimaksudkan penghulu itu bukan di dunia ini. Itu status tu di akhirat. Kerana di dunia ni berapa ramai sangat yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Contoh kita tak bertemu dengan Nabi. Umat Nabi Isa, dia tak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Umat Nabi Musa, dia tak bertemu. Bahkan Rasul-Rasul yang dahulu diutuskan kepada kaum masing-masing. Satu je diutuskan semua. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Diutuskan untuk siapa? Umat akhir zaman. Orang Melayu, Nabi dia Nabi Muhammad. Orang Cina, Nabi dia Nabi Muhammad. Orang India, Nabi dia Nabi Muhammad. Orang Arab, Nabi dia Nabi Muhammad. Orang Inggeris, Nabi dia Nabi Muhammad. Jadi, memang untuk semua. Tapi untuk umat sebelum macam mana? Maka Ibn Qutaibah kata, tidak. Yang dimaksudkan penghulu pada anak Adam, itu adalah pada hari kiamat. Ni kita katakan ulama berbeza pandangan. Jadi kita ni apa? Kita tukang baca je. Buat jadi ilmu pada kita, pengetahuan pada kita. Saya nak ada pendapat juga. Tak payah pendapat awak. Dalam bab ni pendapat awak, tak payah. Dalam bab lain tak apa. Faham? Jangan nak kalau kata kita nak buat pandangan juga. Kan? Baik. Boleh nak bincang, boleh. Tapi kalau kita nak takwil ayat, itu bukan kerja kita. Baik. Kata Ibn Qutaibah, dalilnya ialah kenapa dia kata pada hari kiamat. Sebab Nabi SAW pada hari kiamat, dia boleh memberikan pertolongan pada hari itu. Kan? Nabi-Nabi lain kata nafsi. Diri masing-masing. Tapi Nabi Muhammad SAW boleh beri syafaat. Sebab itulah kita nak hidup kita ni kalau boleh ikut jejak langkah Rasulullah SAW. Tak nak ikut jejak langkah orang lain. Kan? Betul lah tak mampu 100%. Ikut celah mana mampu kita? Memang tak mampu. Tuan-tuan. Tapi seboleh yang mungkin, cubalah kita ikut jejak langkah Rasulullah SAW. Seboleh yang mungkin. Semampu kita, ala qadri mastata'. Ikut kadar kemampuan. Kan? Begitu.
Tapi dah kenapa awak tak sembahyang jemaah? Ni je kemampuan saya. Setakat ni je boleh. Payah juga nak jawab ke? Awak tak pergi masjid ke? Saya di rumah je. Ni je. Saya beriman dengan kadar kemampuan saya. Semak juga muka dia jawab je. Payah juga gitu. Nampak tak? Susah juga. Kenapa awak makan ikut tangan kiri? Ini je kemampuan saya. Jadi susah lah, tahu tak? Dia masuk kemampuan tu kena faham juga tu. Antara nak dengan tak nak. Orang Melayu kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dah. Kan? Apa nama ulama yang baru meninggal apa ni di Kedah ni? Pak Sumit. Kan? Saya tengok apa seorang ustaz tu kata, Pak Sumit ni hidup dia puasa saja. Masya-Allah. Masya-Allah. Puasa saja. Kita nak puas saja, dia puasa saja. Payah. Tak apalah, itu dia kan. Katanya pula bila berbuka makan nasi dengan telur saja. Susah juga tu tuan, sebab telur tak ada sekarang. Payah juga tu. Telur tak ada. Kan. Pergi kedai tak ada. Baru ni kawan saya pergi kedai. Dia cerita betul tak betul saya tak tahu dah. Tengok telur tak ada. Lepas tu tanya tuan kedai, telur ada tak? Telur ada, tapi harga lain lah kata dia. Dah berapa satu akak? Yang 12 biji tu, 12 biji kan? 12 biji satu bekas tu kan? Tak payah omega. Telur biasa tak ada omega pun. RM9 tu bekas. Dan nak guna juga. Bukan kata dia nak buka puasa dengan telur tu, bukan. Tu tak apalah puasa buat tu. Itu kelebihan dia, kita tak mampu itu. Tapi harga telur tu sendiri, Masya Allah. Minggu lepas, minggu ni tak tahulah kok ada telur dah ni. Baik. Jadi katanya kan, Allah mengatakan Nabi SAW kenapa disebut begitu? Kerana Nabi di hari akhirat nanti dia yang boleh berikan syafaat. Tu. Pengazang dah ke? Rasa baru lagi. Muka surat pertama baru ni. Tepat azang. Sungguh cepat sungguh masa. Sekejap lagi pilihan raya dah. Acu masa. Allahu Akbar. Nasib baik boleh cuti tau. Okey, baik. Dan beliaulah Nabi SAW memiliki kunci telaga. Kang, bukan nak minum telaga Kausar itu kelebihan Rasulullah SAW. Ini kata Ibnu Qutaibah. Jadi dia kata yang dimaksudkan saya penghulu anak Adam ni semua ni sebab Nabi sebut anak Adam. Kalau anak Adam maksudnya semua lah. Jadi tak perlulah bila kita berkempen bagi tahu saya calon, saya anak cucu Nabi Adam. Tak perlu lah, semua-sama. Yelah, musim-musim sekarang ada yang mengaku dia cucu Mak Kilau lah, kau anda. Boleh musim-musim ini tuan. Musim-musim jadi calon ni kau anda. Baik. Cuma nak bagi tahunya yang disebut itu ialah dimaksudkan itu ialah pada hari kiamat. Baik. Ada hadis ni Nabi SAW sebut. Nabi kata jangan kamu memilih aku ni lebih tinggi daripada meletakkan aku lebih atas daripada Nabi Musa AS. Faham tak? Nabi sebut ni jangan letakkan, kadang-kadang kita obses dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan rasa Nabi Muhammad lebih pada yang lain. Salah tak perasaan tu? Tu nak bincang sekarang ni. Itu perbincangan kita. Kita selalu kata Nabi Yusuf AS paling handsome atas muka bumi ni. Tapi tetap ada obses kita pada Nabi Muhammad berdasarkan dalil-dalil lah juga. Bukan setakat saya saja. Kan? Saya ada dengar lah ustaz-ustaz yang sebut begitu. Yang kata bahawa walaupun Nabi Yusuf paling handsome, tapi Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bab handsome lah. Cuma bab sudut kelebihan ni. Bab kelebihan ni macam mana? Ini yang dia nak bincang ni.
Jadi hadis ini kata, jangan kamu meletakkan aku ini, memilih aku ni lebih atas daripada Nabi Musa alaihi salam. Apa maksud hadis itu? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang dimaksudkan itu ialah sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takkan Nabi nak bagi tahu aku ni lebih dari Nabi Musa. Takkan Nabi nak cakap begitu kan? Tentulah tidak. Maka Nabi kata jangan. Nak bagi tahu ni seolah-olah Nabi Musa tu lebih daripada saya sebenarnya. Seolah-olah begitu. Tapi orang fahamlah. Itu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab-bab begini Nabi cukup-cukup jaga kan. Dalam bab sifat tawaduk. Sebab tu dalam bab jadi calon ni, tu yang kita bimbang boleh jadi calon. Saya lebih lagi pada dia. Kita kat diri sini. Saya paling layak. Tu memang sakit kepala kita tu. Tahu sakit kepala kan? Sakit kepala lah. Saya tambah sabdu sikit dalam bahasa tu. Kan? Jadi susah. Itu tak seronok jadi calon ni. Tuan-tuan kalau nak jadi calon fikir 4 kali lah tuan. Fikir 4 kali. Kan ada yang nak jadi sini YB. Ada. Fikir sendiri lah. Biarlah yang nak jadi YB tu ikut anda dia lah. Tapi nak bagi tahu Allahu Akbar. Ikut anda lah. Begitu. Sebab takut jadi gitulah kan. Saya yang paling layak. Kalau ikut 3 calon ni, saya belajar lebih tinggi. Sudah. Tak tahulah tu niat nak bagi tahu ke niat nak angkat diri. Jadi susah lah. Jadi susah. Kita yang bercakap lah susahnya. Yang jadi calon tu. Kalau orang lain bagi tahu tak apa. Kalau orang lain bagi tahu tak apa. Tapi memang ada jenis manusia jenis ni tuan. Bukan kata golongan biasa. Golongan agama ada tuan. Saya jumpa dengan Rasulullah. Ada. Cerita. Allah. Saya ni orang ni siapa tok guru ni dengar saya mengajar. Cerita. Ada juga. Jadi kita. Jadi susah tuan. Susah. Saya pun tak reti lah bab-bab gini. Tapi Nabi ni bila dia ungkap begitu, kata Al-Imam Al-Qurtubi, tujuan dia nak menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan tujuan Nabi tak bukan maksudnya bila kita kata sebenarnya kalau ikut Rasul-Rasul Nabi Muhammad paling lebih sekali. Bukan menunjukkan Nabi larang di situ, tapi nak bagi tahunya ialah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya kata tadilah. Jawatan tu sama. Perdana Menteri, tapi kadang-kadang ada rakyat yang melihat tai dia ni jadi Perdana Menteri, dia lebih bagus daripada Perdana Menteri yang ni. Ada tak kita banding gitu? Ada tak? Tapi tu manusia biasa lah. Tak boleh nak kira gitu. Seolah-olah itu saja lah. Ada orang kata, yang ni bapa kemerdekaan. Yang ni bapa pembangunan. Yang ni pula, apalah saya nak sebut. Ada yang kelakar-kelakar tu ada. Saya tak nak sebut. Tapi tu nak bagi tahunya. Kan. Nak bagi tahu macam-macam wallahu alam. Jadi dah sebut bapa kan tersebut bapa nanya. Nak bagi tahu itu pandangan manusia. Tapi itu manusia biasa, ini rasul. Rasul ni dia maksum, memang Allah Taala pelihara dia. Dan kita tak boleh nak kata sesuatu perkataan yang tidak baik untuk rasul. Tak boleh lah. Tak boleh gitu. Kita kata apalah Nabi Ibrahim pernah cakap bohong Boleh tak dia kata tu? Tak boleh lah. Tak boleh. Dalam cerita kita pernah tahu bila raja yang jenis minat pada bini kan. Dia tak boleh. Kalau bini orang memang minat sangat. Maka Nabi Ibrahim hajar pada waktu itu, kalau tanya bagi tahu adik. Bagi tahu adakah kita boleh kata Nabi Ibrahim berbohong? Tidaklah. Tidak sekali-kali seorang rasul dia nak berbohong. Tapi ada sebab yang menyebabkan dia terpaksa berkata sebegitu, kerana berkait dengan masalah marwah dan dia seorang. Memanglah tak mampu nak berhadapan dengan saja itu. Memanglah mohon pada Allah. Tapi ada ketika mana dibolehkan, ketika mana itu cerita lain lah. Saya nak cerita pun panjang cerita dia. Baik. Sama seperti maksud perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sikit lagi tuan, sikit. Okey. Aku dijadikan sebagai pemimpin. Kan Abu Bakar bila dia naik
naik jadi khalifah, dia kata apa? Saya pemimpin yang mana-mana naik di muka bumi Malaysia, saya memang nanti-nantikan perkataan ini. Saya baru jumpa seorang baru yang ikut perkataan Abu Bakar ni. Orang lain saya tak jumpa lagi. Kan? Sebab saya tak ingat kalau arwah Tok Guni Aziz itu pernah sebut tak, saya tak pasti, tak ingat. Tapi ada yang pernah sebut, dan yang lain tu saya tak pasti ada pernah sebut ke tak. Tapi Abu Bakar ni kata, inni qad wulitu alaikum. Aku ni telah dilantik jadi ketua kamu lah. Tapi apa kata dia? Walastu bi khairikum. Jangan ingat bila aku duduk atas sekali, aku paling baik di kalangan kamu. Tidak. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Itu bukan bermakna Abu Bakar tak baik. Tapi sifat tawah. Itu kena faham. Kalau nak kira, memang dah dia. Pasal apa? Masa waktu Nabi hidup lagi dah, dia orang kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang kanan. Tak ada Nabi, dialah jadi imam. Di situ pun dah nampak dah. Bahkan Nabi pun pernah sebut, kalau timbang iman semua orang ni, nak timbang dengan iman Abu Bakar, pong masih lagi tak sama dengan iman Abu Bakar. Dan nak kata apa lagi? Abu Bakar tak kata, bila dia naik jadi khalifah, naik jadi Perdana Menteri, dia kata, ingatlah, kalau nak banding iman aku dengan iman kamu, aku lebih beriman lagi. Oh, dia tak cakap gitu. Hero Tamir mungkin. Mungkin lah, wallahualam kot. Tapi nak bagi tahunya, ini Abu Bakar. Dia letakkan sifat tawaduk dia. Aku bukan yang terbaik. Tuan-tuan ingat tak waktu Umar jadi khalifah, mula-mula dia khalifah. Satu hal lah, bila time khutbah, naik atas mimbar, dia tak naik step satu lagi. Orang tanya, kenapa Umar? Kerana itu tempat Abu Bakar. Aku tak layak untuk naik sampai ke situ. Sampai begitu Sayyidina Umar menghormati Abu Bakar radhiyallahu. Tapi dia kata, aku bukan terbaik. Jadi perkataan itu nak melambangkan sikap tawah. Begitulah. Nampak? Macam mana tukar masuk itu? Apa nama tukar masuk? Tak ada. Mana? Oh, belakang. Kalau kita puji dia sedap, dia kata orang tu masuk sedap lagi. Kan, contohlah. Contoh saja. Tekan dia kata, betul tak? Tu baru sikit pun haji nombor tu, banyak sedap lagi. Contoh. Contoh. Jangan marah. Baik. Begitu juga makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga. Bila Nabi kata, siapa pun tidak boleh mengatakan aku ni lebih baik daripada Yunus, Nabi Yunus Numata. Siapa pun tak boleh kata gitu. Betul Nabi Yunus ni besar cabaran dia, tuan-tuan. Kan? Sampai duduk dalam perut ikan nun. Besar cabaran dia. Allah Ta'ala bagi. Kena duduk atas kapal. Kena balik. Dia yang minta lah, tak apalah, itu cerita dia. Cuma nak bagi tahu Nabi sebut begitu. Bukan dengan maksud kita tak boleh nak kata, kalau ikutkan memang Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Yunus. Tapi kenapa Nabi sebut begitu? Maka kata Imam Qurtubi, bukan saya kata. Sebab siapa saya nak kata gitu? Ini hanyalah ungkapan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takun ka sahibil hut. Saya ambil singgah ni sikit lah. Dan janganlah kamu seperti Yunus. Seperti Yunus. Katanya terdapat dalil yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Nabi Yunus alaihi salam. Lebih baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ada dalil. Cuma gitulah sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhentilah kat sini dulu. Nanti panjang pula, tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Jadi bersempena dengan PRU ni, kita berdoalah pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan pemimpin kita nanti yang terbaik di kalangan kita, yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan begitu. Allahumma walli umurana khiyarana, wala tuwalli umurana syirarana.
Ya Allah, jadikanlah orang yang akan memerintah kami nanti orang-orang yang terbaik di kalangan kami. Dan jangan jadikan orang yang memerintah kami nanti orang yang paling teruk di kalangan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.